Terima kasih kepada semua yang masih setia menyokong channel ini. Sokongan Anda amat saya hargai. Jika ada sebaran cadangan atau idea, jangan segan untuk komen di bawah. Di Malaysia nih, ada banyak kisah mitos atau legenda mengenai hantu dan makhluk gaib yang tidak diketahui ramai. Tapi antara mitos yang paling famous ialah kisah orang minyak yang kini tiba-tiba muncul semula selepas seorang gadis dakwa dia hampir dirogol dengan lelaki bersalut minyak 2 hari lepas. Bagi anda yang tidak berapa percaya betulkah tidak orang minyak ni wujud atau mitos semata-mata, ini kami senaraikan beberapa perkara yang perlu anda tahu mengenai manusia yang berlumuran minyak hitam ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe Rizwan Yusof Channel untuk video seterusnya. Kalau cerita pasal orang minyak, mesti kamu teringat filem P. Ramlee, Sumpah Orang Minyak yang sangat famous zaman 60-an dulu. Melalui cerita tu, kita tahu yang orang minyak ni asalnya manusia biasa, yang macam kita juga, cuma dia ni ada rupa yang agak hodoh. Namun disebabkan hati dia baik, orang bunian ubah dia jadi handsome. Tapi selepas tu dia kena sumpah jadi invisible, sebab langgar pantang larang dengan bunuh orang. Demi nak kembali jadi rupa asalnya yang handsome, dia buat perjanjian dengan syaitan dan jadi manusia supernatural tapi versi jahat yang kena rogol 99 anak dara, dan ada yang cakap rogol 40 orang gadis pun sudah cukup. Dalam filem tu, P. Ramlee yang berlakon watak si bongkok terpaksa jadi orang minyak dan sudah rogol 21 orang gadis dalam masa 7 hari. Tetapi cerita ini tidak berakhir dengan happy ending bila orang minyak ni kena tangkap dan dimasukkan ke dalam botol oleh orang bunian yang mula-mula tolong si bongkok untuk jadi handsome dulu. Orang minyak ni boleh dikatakan sebagai manusia supernatural sebab dia sudah buat perjanjian dengan syaitan dan dapat power yang luar biasa sampai susah orang kampung hendak tangkap dia. Ada yang cakap dia boleh berjalan atas tembok, boleh tembus bilik berkunci dan juga boleh gaib dengan tiba-tiba sahaja. Dan kalau orang minyak ni berjaya dapatkan 40 atau 99 anak dara yang dijanjikan, kulit dia yang hitam legam dengan minyak tu boleh berubah jadi putih balik dan dia akan dapat power yang lagi hebat daripada sebelum ni. Walaupun ada super power, orang minyak ni sebenarnya ada kelemahan yang boleh dikatakan sebagai kelebihanlah kepada anak dara yang takut kena rogol dengan diorang ni. Menurut sebuah blog, gadis-gadis yang masih dara zaman dahulu lindungi diri diorang dengan pakai baju yang ada bekas peluh lelaki semasa mau tidur. Walaupun busuk, tapi cara ni boleh buatkan orang minyak fikir yang kamu sebenarnya lelaki dan keinginan diorang untuk rogol gadis ini terus mati. Lagi satu cara ialah dengan taburkan kelopak jantung pisang dan juga daun keladi bira dekat kawasan rumah atau bilik yang ada anak dara. Tidak cukup dengan tu, ada yang kata kain batik boleh lumpuhkan orang minyak. Kalau diorang ni kena tangkap, selimutkan sahaja dengan kain bantik, garanti diorang tidak boleh bergerak. Kalau mau lagi ekstrim, boleh gigit ibu jari orang minyak, katanya boleh buat orang minyak terus mati. Selain dari suka merogol anak gadis, ada yang cakap orang minyak ni terlibat juga dalam kes curi. Sambil menyelam sambil minum air, tidak cukup dengan curi keperawanan gadis, harta benda dalam rumah pun kalau boleh mereka pun mau curi juga. Ada beberapa berita mengenai kes curi yang melibatkan orang minyak, seperti di Bentong pada tahun 2012 dulu, yang mana lelaki ini dikatakan sudah terlibat dalam 6 kes rogol, 4 kes bunuh yang sebabkan 5 kematian serta terlibat dalam beberapa kes samun. Tetapi yang peliknya, lelaki ini tidak ada masalah mental dan beri kerjasama baik dengan pihak polis bila dia ditahan. Kalau anda tanya dengan orang moden zaman sekarang ini, tiada lagi yang percaya dengan kewujudan orang minyak, kecuali kalau dorang nampak dengan mata kepala dorang sendiri. Ada yang menganggap semua benda ini tahyul, dan penjenayah sengaja guna identiti orang minyak ini untuk buat benda jahat seperti rogol atau mencuri. Tetapi setiap kali keluar cerita orang minyak, mesti ada yang panik dan selepas itu cuba mencari ikhtiar ustaz atau bomo untuk halang kes orang minyak ini daripada berleluasa. Tidak tahu apa kesudahannya, dapat tangkap atau tidak, cerita itu jadi senyap dan orang minyak pun hilang macam itu sahaja. Banyak juga yang kongsi kisah orang minyak ini dekat forum, sebagai contoh kisah menarik daripada orang ini. Kisah ini berlaku dalam tahun 60-an. Arwah atau aku yang ceritakan kisah yang berlaku dekat sebuah kampung di pantai timur tanah air. Aku namakan kawasan ini BP sahaja. Ketika itu, kecoh satu bandar tentang kejadian rogol tanpa sedar yang melibatkan anak dara dan istri orang jadi mangsa. Orang kampung mula tidak sedap hati dan berpakat nak buat rondaan bergilir-gilir. Tapi still masalah tidak selesai dan masih ada anak dara dan bini orang yang kena rogol. Akhirnya terpaksa jumpa ustaz dan bomo.
Selidik punya selidik, diorang dapat tahu yang ini kerja orang minyak. Lepas tu memang semua dalam ketakutan. Ada yang sanggup tidak tidur bimbang kena rogol. Bomo-bomo buat tilikan dan cakap orang itu bukan berasal dari negeri ini. Dia cuma datang dekat kampung tu sahaja. Orang sudah mula syak seseorang yang dinamakan CW. Mungkin Tuhan nak tunjuk satu malam ni orang minyak ceroboh masuk ke satu rumah ni. Kebetulan pada masa itu anak tuan rumah tak sedar dan nampak muka orang minyak itu. Budak itu terus cakap siapa orang tu dan CW lah orangnya. Bekejar jugalah dengan orang kampung. Akhirnya dia ditangkap dan sampai sekarang dalam penjara. Sama ada wujud atau tidak tentang orang minyak ni, eloklah kita berhati-hati dan kalau boleh amalkan ayat pendinding diri. Walaupun zaman moden sekarang ni orang sudah tidak percaya lagi dengan benda tahyul macam ni, tidak sangka masih ada lagi yang suka menuntut ilmu salah yang sangat bahaya ini.